para anbiya dan para salihin, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hari ini kita dapat bersama sekali lagi dalam majlis yang baik. Semoga Allah berikan rahmat pada kita, keberkatan pada kita yang hadir, yang istiqamah, yang korbankan masa dia, dia korbankan tenaga dia korbankan wang ringgit. Mudah-mudahan kita akan diperlihatkan oleh Allah betapa apa yang kita lakukan ini sebenarnya tidak ada langsung kerugian dan kekurangan. Mudah-mudahan biar Allah nampakkan pada kita, Allah per, perlihatkan pada kita, Allah buktikan dan serlahkan kepada kita kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan insya-Allah. Tujuan dia, matlamat dia supaya dia memberi satu semangat pada kita, memberi satu kekuatan kepada kita. Kita kadang-kadang, yalah manusia ni dia suka kalau dia dapat kelebihan sesuatu. Tapi kalau dia dah buat tapi langsung dia belum nampak sebarang kelebihan, kadang-kadang dia punya jiwa dia tak begitu kuat, akhirnya membawa kepada rasa macam lemah semangat, putus asa, rasa macam tak menunjukkan lagi sebarang hasil dan sebagainya. Tapi kalau diperlihatkan sedikit demi sedikit, tahap bertahap, sekurang-kurangnya dapatlah membakar dan menaikkan semangat kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Hari ini kita sambung, iaitu perbincangan kita tentang rukun iman, iaitu dengan keyakinan yang pertama beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Ada beberapa perkara kita dah bincang. Sekarang kita pergi kepada peringkat penerangan bahawa Allah sedia ada wujud tanpa permulaan. Yang ada sifat yang macam ni siapa? Hanya Allah. Langit ada tak? Langit ada. Alam ni ada tak? Alam ni ada. Tapi adanya alam ini, dia ada permulaan. Dia ada permulaan, maknanya asalnya tak ada. Kemudian baru dia ada. Sama juga macam langit, bumi, planet, manusia, nabi-nabi, malaikat, syurga, neraka, asalnya semua tak ada. Semua tak ada. Termasuk jugalah nafsu, silaturahim, pahit, bau busuk, pening, demam, kuat, lemah, lembik, lembut. Asalnya semua benda-benda tu semuanya tak ada asalnya. Tak ada. Sama jugalah yang namanya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, dalam, luar. Itu semua pun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu pun juga makhluk Allah. Allah yang cipta dia daripada tiada menjadi ada. Jadi semua apa-apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua tanpa kecuali kan.
Semuanya dia ada dengan adanya permulaan dia tercipta. Allah ada juga wujud, tetapi wujudnya Allah tanpa permulaan. Maknanya tak ada didahului oleh tiada. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tak ada yang jadi sendirinya ke, wujud sendirinya ke, tak ada, tak ada, tak ada. Walaupun kita berkali-kali cakap hutan ni adalah hutan semula jadi. Betul? Pernah dengar orang sebut? Ini sungai ni bukan sungai buatan, sungai semula jadi. Dia tak sebut jadi semula. Dia sebut semula jadi kan? Taklah salah. Tapi bila kita sebut sungai ni sungai semula jadi, hutan semula jadi, air terjun semula jadi. Yang kita maksudkan ialah dia bukan diubah, dibentuk, dibuat oleh manusia. Tapi kita nak katakan bahawa dia itu memang tanpa ada sentuhan mana-mana pihak dalam keadaan bentuk dan keadaan dia. Kita nak cakap gitu. Tetapi dengan keyakinan tetap benda itu bukanlah terjadi sendirinya. Tak. Kita tahu sungai itu macam mana punya original ke? Dia tu ciptaan Allah. Betul? Air terjun tu macam mana punya original dia ke? Tetap dia tu adalah ciptaan Allah. Kita panggil hutan tu semula jadi, tetap dia ciptaan Allah. Kenapa? Sebab setiap apa sahaja selain dari Allah, semuanya yang wujud itu dia ada permulaan. Kecuali siapa? Kecuali Allah. Allah wujud tanpa sebarang permulaan. Maknanya sebelum diciptakan semua makhluk semua tak ada. Makhluk semua tak ada. Sebelum diciptakan makhluk tak ada. Malaikat tak ada, alam tak ada, syurga tak ada, langit tak ada, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, jin, malaikat, nabi, Kaabah, masjid, semua asalnya bermula air, arash, lagi apa? Semua asalnya tak ada. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Yang wujud tanpa permulaan hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang wujud selain dari Allah, apa-apa yang wujud semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai situ kita kena pegang dan faham. Masuk berikut. Allah tidak memerlukan isteri. Siapa mengatakan Allah memerlukan isteri, boleh jadi kufur, boleh jadi syirik. Siapa mengatakan Allah ada memiliki isteri, jawapan dia ialah boleh menyebabkan dia murtad, terbatal iman. Allah juga tidak memerlukan anak. Maha suci Allah. Apa maksud maha suci? Maha suci maknanya Allah tidak bersifat dengan sifat yang tidak layak baginya. Maha suci Allah dari memiliki anak. Allah tidak memiliki sifat memiliki anak. Maha suci Allah daripada memiliki isteri. Allah tidak memiliki isteri. Itu maksud dia. Dalam Quran ada disebutkan lam yalid walam yulad. Itu kunci utama tu, kepercayaan kita. Baik. Allah tidak memerlukan keluarga. Jangan ada orang cakap ini anak beranak Allah. Jangan ada orang cakap Allah itu dia ni sepupu Allah. Jangan ada orang cakap ini pakcik Allah. Jangan siapa-siapa cakap ini anak buah Allah. Jawapannya tak ada. Allah tidak memerlukan keluarga. Allah tidak memerlukan keluarga. Kemudian, Allah tidak memerlukan apa-apa. Dia maha sempurna, dia maha kaya. Allah tidak memerlukan apa-apa. Apa-apa tu apa? Apa-apa selain dari Allah. Allah tak perlukan oksigen. Allah tak perlukan lidah. Allah tak perlukan mata. Allah tak perlukan telinga. Tidak ada telinga bagi Allah. Tidak ada mata bagi Allah. Tidak ada bibir bagi Allah. Tidak ada tangan bagi Allah. Allah tidak memiliki tangan. Tangan tu sifat makhluk. Allah tidak memiliki kaki. Allah tak ada muka. Allah tidak berhajat kepada muka. Allah tidak memerlukan tempat. Allah tidak memerlukan oksigen, nafas. Allah tidak memerlukan nyawa, roh.
Roh milik Allah, nyawa milik Allah, Allah makhluk Allah. Allah maha sempurna. Ada risiko tak kalau orang tak faham perkara ini? Ada. Ada risiko tak kalau orang benda basic ni pun dia tak mendalami? Ada. Apa risikonya? Risikonya dia akan merepek tentang bab ketuhanan. Dia akan cakap benda yang bukan-bukan tentang Allah. Dia akan bercakap benda yang bukan-bukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang nampak. Saya reshare. Saya reshare dia punya apa tu? Tempat saya dah besar dah. Jadi baik. Jadi kita kalau tak faham perkara ini, perkara yang asas seperti ini, dia sangat-sangat berbahaya. Tapi saya duka cita, saya sedih sikitlah sebab ilmu yang berkaitan rukun iman ni dianggap macam ilmu budak darjah 1. Walah, dalam hati dia, ini kan darjah 1 belajar, kita dah 61 nak belajar apa macam ni. Kalau dia ada terlintas hati dalam hati dia berfikir gitu, beritahu kita, nanti kita try soal dia 5 soalan. Tengok dia boleh jawab tak boleh jawab, apa pegangan dia. Ada orang fikir yang kita belajar ni ilmu rukun iman ni ilmu untuk budak sekolah rendah. Kami ni dah university. Apa nak belajar ilmu budak sekolah rendah? Jangan gitu, jangan sombong. Nanti kalau kita tanya soalan basic tentang iman, 3 soalan, takut-takut salahnya 4. Jadi perkara-perkara asas ni mesti dihadam betul-betul. Dia mesti. Sebab yang lain kalau kita tak tahu hadis, yang mana sahih, yang mana daif, tak sampai kepada kita berdosa. Kalau kita tak tahu tafsir, apa makna ghisyawah, tak tahulah, tak pastilah, dia tak sampai kepada dosa. Kalau kita tak tahu bab membezakan yang mana satu mad jaiz, yang mana satu mad wajib, macam mana nak bezakan dua perkataan, macam mana satu perkataan, macam mana kita tak tahu. Tak tahu nak menerangkan, masih belum lagi dikategorikan sebagai berdosa. Tapi memang rugilah kita tak tahu. Tapi bukan hukumnya haram berdosa. Kalau kita tak tahu tentang kematian, kalau satu orang mati, anak yang kelima tu dapat 1/berapa. Kalau kita tak tahu yang itu, kita tidak dikira berdosa. Cuma kita nak kena tahu jawapan dia sajalah supaya kita tahu hak kita dapat berapa banyak. Tapi kalau kita tak tahu sekarang, tidak berdosa. Contoh lain, ilmu lain, kalau ada orang dia tak tahu macam mana Imam Warash baca pada kalimah Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia tak tahu panjang ke pendek. Dia tidak dikira berdosa kalau tak tahu itu. Tapi yang saya contohkan tadi, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tajwid, tanpa merendahkan ilmu-ilmu itu, semua ilmu itu bagus. Tapi kalau tak tahu betapa Allah tidak memerlukan apa-apa, tak tahu yang ini, maka jawapannya berbahaya. Kenapa? Sebab ini termasuk dalam kategori ilmu fardu ain, mengenal Tuhan yang mencipta kita. Baik, seterusnya, kena ingat, ini hafal sampai bila-bila. Allah bukan cahaya. Jangan bila orang tanya, Allah tu macam apa? Kalau ada orang tanya kita, Allah tu macam mana? Jawapan dia senang je. Tidak ada macam mana bagi Allah. Ada orang kawan kita dia Kristian, kawan kita dia Buddha, kawan kita dia Hindu. Kan? Dia tanya kita, Allah tu sebenarnya macam mana? Jangan pandai-pandai. Allah tu dia macam satu pancaran lah. Bukan, Allah bukan pancaran. Allah tu macam satu lembaga yang besar lah. Allah bukan lembaga makhluk. Lembaga makhluk. Kalau nak lembaga yang selalu cari duit orang, nama dia Lembaga Hasil Dalam Negeri. Nama dia LHDN. Yang itu memang tugas dia mengumpulkan dana
untuk diagihkan. Tugas dia. Itu lembaga. Ha. Tapi Allah bukan lembaga, bukan cahaya. Jadi jangan memandai-mandailah. Kalau ada orang tanya kita, Allah tu macam mana? Jawapan dia simple. Tidak ada macam mana bagi Allah. Sebab Allah tak boleh dia nak dimacam-macamkan, tak boleh. Bukan pancaran, bukan asap, bukan cahaya, bukan sinaran, bukan. Ada orang dia buat lagu, saya pernah dengar lagu English. Allah itu bagai Allah, engkaulah cahaya. Allah bukan cahaya. Allah dialah pencipta cahaya dan dia memberikan cahaya hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, mana pula keluar lembaga hasil dalam negeri ni ya? Marah orang lembaga hasil dalam negeri. Baik. Apa sahaja yang terbayang di fikiranmu, Allah bukan itu. Kadang-kadang lintasan jahat tu datang kat kepala kita. Datang. Kalaulah dia datang, membayang-bayangkan apa semua, jawapannya Allah itu bukan Allah. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia cuba fikir-fikir, dia cuba bayang-bayang. Jawapan dia bukan. Kalau ada lintasan fikiran, khawatir dipanggil, ada terlintas begitu, jawapannya cepat-cepat kita mengucap 2 kalimah syahadah atau kita sebut amantu billah, aku beriman kepada Allah, laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai apa-apa sifat makhluk pun, ataupun kita boleh baca walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan mana-mana sifatnya. Boleh ya? Okey, seterusnya. Sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Sembahlah Allah, wahai semua yang mengikuti gema Nur Iman. Sembahlah Allah sampai kamu meninggal dunia. Jangan berhenti menyembah Allah, jangan berhenti bertawakal kepada Allah, jangan berhenti reda dengan setiap ketentuan Allah. Jangan sombong seolah-olah kita adalah Tuhan yang menentukan. Kalau kita tahu betapa kita ni hamba dan kita memiliki Tuhan yang mana dia menentukan segalanya, maka kita letakkan penyembahan kita kepada dia. Dia yang dimaksudkan adalah Allah, tidak ada selain daripada dia yang kita sembah. La ilaha illallah. Ketentuan dia kita redha. Kepada dia kita bertawakal. Kepada dia kita merayu dan meminta. Apa dia beri kita terima. Apa dia sekat kita terima. Jangan bangkang, jangan betah, jangan marah, jangan menunjukkan rasa tidak puas hati, jangan protes. Besarkan hati untuk buka seluas-luasnya, reda terhadap apa saja ketentuan Allah kepada kita. Pening, sabar dan kemudian reda. Orang yang sabar ni dia menempuh kesusahan itu tanpa ada rasa marah dan tanpa ada rasa tidak puas hati, dendam, tak ada. Dia tahu benda tu berat, dia tahu benda tu sakit, dia tahu benda tu beban. Tapi dia tempuh dengan sabar dan kemudian dia lalui dengan redha. Mudah-mudahan itu adalah kemuncak penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembah Allah, sujud kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, sembah itu apa? Sembah ialah puncak ataupun kita sebut kemuncak daripada pengabdian hati kita. Pengabdian diri maknanya pengabdian hati. Kepada siapa-siapa saja yang kita letakkan rasa pengabdian yang paling tinggi, maknanya kita sembahlah. Maknanya kita sembahlah. Jadi kalau ada orang dia ketakutan dia, keyakinan dia, kepercayaan dia, dia merasakan rezeki dia dapat dari itu, dia rasakan ketentuan dia ditentukan oleh dewa, maka sebenarnya dia menyembah dewa. Kalau ada orang beriktikad bahawa nasib dia, susah dia, senang dia, sakit dia ditentukan oleh harta, maka dia adalah orang yang mempertuhankan harta dunia. Kalau ada orang merasakan bahawa nasib buruk dia, sakit pening dia,
nasib dia pada hari esok, ketentuan diri dia ditentukan oleh Tok Bomoh yang cakap apa, maka maknanya dia telah mengabdikan diri dan menyembah Tok Bomoh itu. Kalau ada orang menganggap bahawa yang menentukan nasib dia, susah senang dia adalah syaitan. Syaitan yang tentukan. Dia akan jadi gini, nanti dia jadi gini, nanti dia jadi gini. Maka dia telah mendewakan dan menyembah syaitan. Kita tidak. Kita tidak seperti itu. Semua yang ada dalam Gemba Nur Iman ni, keyakinan dia ialah apa yang berlaku kepada kita hari esok bukan ditentukan oleh suami kita, bukan ditentukan oleh isteri kita, bukan ditentukan oleh kerajaan kita, bukan ditentukan oleh mana-mana ahli politik, tapi hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita letakkan pengabdian diri kita hanya kepada Allah. Lambang pengabdian diri, lambang dia ialah melaksanakan perbuatan yang dinamakan sebagai sujud. Sujud tu lambang. Walaupun sujud tidak semestinya sembah. Walaupun sujud tidak semestinya sembah. Tapi sujud itu lambang pengabdian. Sebab itu kita dilarang sujud kepada matahari. Tak boleh orang Islam sujud matahari. Walaupun ketika berlaku gerhana. Walaupun gerhana tu disuruh kita melaksanakan solat. Kita disuruh melaksanakan solat sunat gerhana. Bukan sujud kepada matahari. Tapi sujudnya kepada Allah. Matahari itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diharamkan dan tidak dibolehkan sujud kepada bulan. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari. Jangan sesekali kamu sujud kepada matahari dan jangan kamu sujud kepada bulan. Memang tak boleh. Tetapi sekiranya ada orang sujud kepada manusia, kalau dia sujud pula kepada manusia, maka kalau perbuatan sujud kepada manusia, kita kena tanya dulu kepada orang yang sujud itu, kenapa dia sujud. Kenapa nak kena tanya, Ustaz? Sebab sujud kepada manusia ni ada dua kebarangkalian. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sujud sembah. Dia sujud kepada tok guru dia. Dia sujud kepada orang yang menjadi sanjungan dia. Dia sembah orang itu. Kalau dia sembah orang itu dengan i'tiqad bahawa dia meletakkan puncak ke pengabdian hati dia kepada orang itu, ketika itu namanya adalah syirik. Macam Fir'aun suruh orang sembah dia, menganggap dia Tuhan. Itu kebarangkalian pertama. Kebarangkalian yang kedua, sujud bukan untuk sembah tapi untuk hormat. Contohnya, para malaikat sujud kepada Nabi Adam AS. Malaikat tidak pernah menyembah selain dari Allah. Tak pernah. Mereka semua sembah Allah. Tapi kenapa sujud kepada Nabi Adam kalau dah tentu sembah Allah? Dia sujud kepada Nabi Adam yang pertama kerana perintah Allah. Yang kedua, kerana sujud yang dilakukan bukan sujud sembah. Bukan sujud sembah. Tapi sujud tanda hormat. Oh, zaman tu boleh, Ustaz. Zaman tu boleh. Masa tu boleh, Ustaz. Masa tu memang boleh. Ketika itu diharuskan, Ustaz. Ketika itu diharuskan. Sebab itu perintah Allah supaya sujud kepada Nabi Adam. Masa itu. Kalau masa sekarang, Ustaz, saya nak hormat bos saya sujud boleh? Tak boleh. Saya nak hormat suami saya sujud pada dia? Tak boleh. Hormat boleh, sujud jangan. Saya nak hormat saya punya guru saya sujud boleh? Tak boleh. Tapi saya nak hormat dia, hormat boleh, sujud yang tak boleh. Kenapa? Kerana dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sujud kepada manusia walaupun tujuan dia bukan sembah, iaitu hormat,
dihukumkan tetap sebagai haram, berdosa. Maka jangan buatlah. Maka jangan buat. Kalaulah buat, kalaulah boleh buat, nescaya ramai saja orang akan buat sujud kepada orang yang dihormati. Baik, seterusnya yang perlu kita faham, ini bab beriman kepada Allah. Namun dilarang sujud kepada matahari dan bulan, saya dah sebut. Kemudian perkara yang kita kena tahu adalah syirik. Syirik adalah dosa terbesar. Apa itu syirik? Menyamakan sesuatu dengan Allah atau menyamakan Allah dengan sesuatu. Itu syirik itu. Syirik ni daripada perkataan syaraka. Asyraka. Asyraka, syirik, syarikat. Orang kalau tubuhkan syarikat, seorang ke lebih seorang? Orang kalau menubuhkan syarikat, antara prasyarat untuk syarikat ditubuhkan, biasanya lah setahu saya lebih dari satu orang. Sebab dia bersekutu, bersama, setaraf, seusaha, seiring, sepakat, serancang, sejalan. Maknanya dia bersekutu, bergabung, sama. Jadi syirik ni dengan perkataan syarikat, itu kan syarikat pun dari perkataan bahasa Arab juga. Jadi perbuatan syirik ni, bila ada orang menyamakan sesuatu tu dengan Allah, macam mana dia samakan? Walaupun dia cakap tak sama, tapi dia perbuatan dia menyamakan. Contoh. Ada orang bila dia sembah batu kan, kita kata dia, Tuhan kamu siapa? Dia kata Tuhan dia Allah. Tapi kenapa kamu sembah batu? Dia kata batu ni sebagai cara lah, dia kata. Bila kita sembah batu, sebab Allah kita tak nampak, jadi kita sembah batu lah. Oh, baik. Kenapa awak sembah batu, tak sembah Allah saja? Yalah, Allah kan kita tak nampak. Kita nak sembah benda yang kita nampak. Contohnya, bila dia sembah batu, kita kata batu ni ada power ke? Dia kata batu ni pun juga boleh beri kita rezeki. Dia kata, kalau kita cakap dengan batu ni pun faham, dia kata. Allah pun faham juga. Jadi Allah boleh bagi rezeki, batu pun boleh bagi rezeki. Bila kita kata Allah dengan batu sama tak? Dia kata tak sama. Bunyi dia macam tidak menyamakan. Tetapi keyakinan dia menyamakan. Dia cakap Allah dengan batu tak sama. Kata dia tak sama. Tapi perbuatan dia yang merasai, yang beriktikad, berpegang bahawa Allah boleh bagi rezeki, batu boleh bagi rezeki. Allah boleh menentukan nasib dia, batu boleh menentukan nasib dia. Allah boleh menghalang mudarat pada dia, batu juga boleh mengharang mudarat. Maknanya dia telah menyamakan batu tu dengan Allah. Itulah namanya syirik. Bentuk dia. Contoh kedua. Ada orang tu dia kata, ni agama lain lah. Agama orang tak beriman lah. Dia kata yang boleh memberi manfaat mudarat kepada kita adalah Allah. Tapi dia sembah kayu-kayu. Kayu-kayu yang diukir, mereka sembah kayu tersebut. Kita kata, kenapa sembah kayu ni? Kenapa sembah kayu ni? Dia kata kita nak mengabdikan diri kepada Tuhan. Bukan satu, bukan dua, banyak. Bila dia letak pengabdian diri kepada kayu-kayu itu, seperti mana dia meletakkan pengabdian diri dia kepada Allah, walaupun dia sebut Allah, walaupun dia kata dalam kitab dia juga menyatakan Allah Maha Kuasa, tapi oleh kerana dia menganggap ada benda lain selain daripada Allah yang menyamai dan dia menyamakan mereka itu dengan Allah, maka itulah salah satu bentuk yang disebut dengan perbuatan apa tadi? Syirik. Satu-satunya dosa yang tidak diampunkan oleh Allah sekiranya orang itu mati dalam keadaan seperti itu. Bukan dosa yang tak diampunkan oleh Allah secara mutlak. Bukan. Sebab kalau dia bertaubat sebelum mati, kalau dia mengucap 2 kalimah syahadah sebelum meninggal, kalau dia kembali kepada fitrah sebelum wafat,
dia diampunkan. Diampunkan, diterima imannya, diterima tauhidnya, diterima Islamnya. Tapi kalau meninggal dunia, sebab tu orang yang meninggal dunia yang jelas kekufurannya, yang jelas kemurtadannya, yang jelas kesyirikannya, maka kita sebagai orang Islam tidak boleh mendoakan keampunan untuk dia. Tidak boleh mendoakan kebaikan untuk dia. Tidak boleh memohonkan keredaan Allah untuk dia. Memang tak boleh. Jadi elakkanlah perkataan rest in, apa tu? Rest in peace. Kalau orang itu jelas kematian dia tidak memegang kepada iman dan juga Islam, tak payah. Takziah kepada keluarga mendiang, harus saja. Takziah kepada semua kenalan mendiang, harus saja. Kami turut bersedih dengan pemergian mendiang, boleh saja. Tapi saya doakan semoga mendiang akan dirahmati oleh Allah, tak boleh. Saya mendoakan semoga beliau mendapat keampunan dari Allah, tak boleh. Saya mengharapkan agar Tuhan memasukkan dia ke dalam syurga. Jangan. Tapi takziah kepada keluarga boleh saja. Kami turut bersedih dengan pemergian mendiang yang telah pergi mendahului kami. Boleh saja. Tapi elakkan sebut apa-apa yang unsur mendoakan dia. Mendoakan keampunan ke, keamanan ke, kesejahteraan ke, keredaan Allah ke, masuk syurga ke apa ke. Kalau orang itu dah memang jelas kematian dia adalah kematian yang jelas kekufuran kesyirikan dia. Tak apalah. Bukan kita benci dia. Kita bukan benci. Suka pun tidaklah, sederhana saja sebab dia kawan kita. Kawan satu pejabat, ada. Kawan satu taman, ada. Kawan sama-sama jogging, ada. Kawan sama-sama bengkel lama dulu. Memanglah. Kita kan berkawan bergaul. Negara kita secara umum kan pelbagai latar belakang agama dan bangsa. Jadi tidak dinafikan kita ni ada berkawan dengan orang yang berlainan agama dan berlainan bangsa. Biasa saja. Bukan di negara kita saja. Di banyak negara luar pun lebih kurang sama macam kita. Tapi dengan catatan, begitulah ada batas-batasnya. Tapi kalau sebelum dia mati, siapa sini ada kawan-kawan yang tidak beriman, yang belum mati, belum meninggal lah, belum mati pula, belum meninggal. Ada kawan-kawan saya Ustaz, pencen sama dengan saya, tahun yang sama. Tapi dia sekarang sehat lagi lah. Tai chi lah, jogging lah, jogaton lah, maraton lah, apa macam jenis ton semua dia masuk. Dia tu masih lagi dengan agama lama dia. Kita boleh doakan dia agar mendapat hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kawanku ini. Berikanlah hidayah kepada kenalan pejabatku ini. Dia orang baik Allah. Tapi urusan kebaikan hanya diterima sekiranya dia itu beriman kepadamu ya Allah. Dia orang bagus ya Allah. Tapi kebagusannya hanya menjadi hitungan kalau dia itu beriman kepadamu ya Allah. Kenapa Kerana hak yang paling besar sekali ialah hak Allah, dia mesti dan wajib disembah. Itu hak yang paling besar sekali. Allah cipta semua. Allah cipta kita, Allah cipta dia, Allah cipta syurga, Allah cipta neraka. Jadi hak yang paling besar sekali apa? Hak Allah, betapa dia wajib disembah. Syirik. Baik, seterusnya. Ada satu amalan dalam Islam yang dinamakan dengan nama amalan tawassul. Bukan tersasul. Ya Allah, dia sebut tersasul. Bukan tersasul, tawassul. Kalau orang yang biasa join marhaban ke grup-grup zikir, dia dulu-dulu lah, dulu-dulu orang-orang kampung macam tok-tok saya,
Tawassalna bismillah. Tawassal tu maknanya bertawassul. Na tu kami. Tawassalna bismillah. Kenapa bibis? Kita baca bismillah. Kat situ bibismillah. Ada bi dua kali. Kami bertawassul dengan bismillah. Dengan kalimah bismillah. Bi yang pertama tu dengan. Wabil hadi rasulillah. Kami bertawassul dengan Rasulullah. Wa kulli mujahidin lillah. Kami bertawassul dengan para pejuang di jalan Allah. Bi lagi. Bi ahlil badri ya Allah. Dengan semua yang terlibat dalam peperangan Badar ya Allah. Jadi ni kita baca tu, kita sebenarnya nak doa lepas tu. Ilahi salimil ummah. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah umat. Itu doa kita. Tapi kita doa secara bertawassul. Ada orang di luar ahli sunnah wal jamaah menganggap tawassul lah syirik. Siapa bertawassul dengan bismillah maknanya dia sembah bismillah. Siapa tawassul dengan Rasulullah maknanya dia sembah Rasulullah. Siapa yang tawassul dengan para mujahid di jalan Allah maknanya dia sembah para syuhada. Siapa tawassul dengan sahabat Nabi yang terlibat dengan peperangan Badar maknanya dia sembah. Makna dia sembah sahabat Nabi. Jadi siapa-siapa yang sembah Nabi, sembah sahabat Nabi, maka dia adalah syirik dan dia dikira sebagai kafir mati dalam kegelapan dan juga kesesatan. Uish. Bila masa pula kita sembah Nabi? Ada orang cakap gitu. Tak payah jauh-jauh YouTube. Tak payah jauh-jauh. Bukan kat Jepun, bukan kat Rusia, bukan dekat Arab, dekat Malaysia. Dia kata tawassul tu syirik. Kan saya dah beritahu tadi. Syirik ni bila menyamakan sesuatu tu dengan Allah. Kita masa berdoa bertawassul, kita tak minta dengan orang itu. Kita tak minta dengan Nabi. Kita tak minta dengan sahabat. Kita minta kepada siapa tadi? Kepada Allah. Jadi tawassul tu apa, Ustaz? Tawassul tu minta kepada Allah dengan menyebutkan keberkatan mereka yang dikasihi oleh Allah. Makhluk Allah kan ada yang Allah kasihi. Ada makhluk yang Allah kasihi namanya Nabi. Ada makhluk yang Allah kasihi namanya sahabat Nabi. Ada makhluk yang Allah kasihi namanya ialah orang-orang soleh. Makhluk yang Allah kasih. Jadi kita doa, ya Allah dengan berkat baginda Rasulullah, selamatkanlah umat. Ya Allah, dengan berkat sahabat Nabi yang terlibat dengan perang Badar, para syuhada di perang Badar, maka kabulkanlah ya Allah permintaan kami. Jadi permintaannya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi tawassul bukan sembah dan tawassul juga bukan syirik. Kenapa saya cerita ni? Nanti bila kita dah lama-lama rajin tengok YouTube, tengok apa, kita akan tertengok, tertonton, terikut, terlike, terbeli, tertransfer duit. Ini yang paling saya risau sekali. Mula-mula terdengar, lepas tu terikut, lepas tu terpesona, lepas tu termengaji kitab, lepas tu terrasa berjasa, kemudian terikut, kemudian ikut, dan kemudian bila dia buat pengajian, orang-orang yang suka mensyirik-syirikkan tawassul ni buat pengajian, buat apa, kita pun tertransfer duit tiap-tiap pagi. Kita kata, saya ada jumpa satu jemaah saya, diikut satu tokoh dekat Malaysia ni yang fahaman dia bertentangan dengan ahli sunnah, tiap-tiap pagi buat kuliah subuh.
Secara online diikut, dia transfer duit RM10, RM5, RM2, RM10, RM5, RM2. Sampai masa dia tercerita kepada saya. Saya kata, amanah ilmu saya sampaikan memang berat. Yang pertama, sepaham saya, sepembelajaran saya, memberikan dana, duit, walaupun niatnya asalnya baik sedekah, tetapi kepada persatuan, kepada pondok, kepada sekolah yang mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mensyirik-syirik dan mengkafir-kafirkan amalan orang Islam, membidah-bidahkan, maka setiap transfer kita itu hukumnya haram. Yang dah lepas sebab tak tahu, bermula daripada hari ini, sila hentikan. Amanah ilmu saya cakap itu saja. Dia tak suka, dia marah, dia benci, dia kata ustaz ni sebenarnya hasad pada ustaz yang lain, terserah. Yang penting saya lega, saya dah cakap. Lepas. Alhamdulillah. Besok di akhirat mudah-mudahan itulah membantu saya. Ya Allah, saya dah cakap. Benda ini tak boleh. Walaupun niatnya baik, tapi tempat yang dia transfer, dia pergi sumbang tu, tempat yang mendidik, merekrut anak-anak muda untuk jadi pemahaman yang seperti itu. Pemahaman apa? Dia ajar bahawa tawasul tu semua syirik-syirik. Semua tu syirik. Doa selawat badriyah tu semua syirik. Selawat tafrijiyah tu semua syirik. Dia ajar, dia train budak-budak muda. Budak-budak muda ni mengaji kitab belum banyak. Hafalan tak berapa tinggi. Quran pun belum fasih. Bahasa Arab pun belum mahir. Tapi dah itu benda pertama yang dia dapat daripada orang yang dia kagum sebagai tokoh dan sebagainya. Maka ada cabarannya dalam urusan tersebut. Kita berpegang macam mana? Tawassul bukan syirik. Syirik tu kalau meletakkan pengabdian diri yang setinggi-tinggi dan kemuncaknya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hari ini ada 115 orang yang ikuti ni, semua di kalangan kita ni insya-Allah orangnya muslim, orangnya mukmin, hatinya bersih dan keyakinan kita bahawa tidak ada sesiapa yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita, hanya yang boleh dan berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, tengok tu, ada perkataan tabarruk. Tabarruk tu maknanya apa pula? Dia macam-macam. Dia bukan tawasul. Tawasul lain sikit. Tabarruk ni hari tu saya dah ceritalah. Sebelum-sebelum ni kan, ambil berkah, ambil rambut Nabi, cium, ambil jubah Nabi, peluk. Lepas tu pergi dekat telaga yang pernah Nabi ludah, ambil, minum. Lepas tu pergi kat tempat yang Nabi pernah munajat, duduk kat situ, kemudian solat. Kemudian pergi ke tempat yang mana Nabi pernah meletakkan dirinya di situ, duduk kat situ. Kemudian itu semua nama dia tabarruk. Ambil rambut Nabi, rendam dalam air zam-zam, minum. Itu nama dia, perbuatan macam tu nama dia tabarruk. Ambil berkah. Ambil berkah tu berkah dari siapa? Berkah tu dijadikan oleh Allah. Oh. Jadi maknanya pada jubah Nabi tu ada berkah. Ada. Tapi berkah tu datang dari mana? Dari Allah. Allah yang jadikan pada tubuh Nabi ada berkah. Dari tubuh Nabi bersentuhan dengan baju yang dia pakai. Maka baju tu dengan sebab bersentuhan, maka Allah jadikan pada baju tu ada barakah. Siapa yang cakap baju pun ada barakah, Ustaz? Bukan saya yang cakap. Yang cakap adanya barakah dalam menerangkan hal itu adalah wahyu Allah. Dulu saya dah cerita dah kisah Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf kata apa pada adik-beradik dia? Izhabu biqamisi hadha. Pergi wahai abang-abangku, pergilah kamu pulang semula ke kampung. Bawa biqamisi hadha, bawa bajuku ini. Dia pun tanggalkan. Fa'alquhu ala wajhi abi. Letakkan bajuku ini di atas muka bapa kita, iaitu Nabi Yaqub. Ya'ti basirah. Nescaya dia akan kembali semula dapat melihat. Nabi Yusuf tak suruh sapu air, sapu obat, baca bacaan.
tapi disuruh letakkan baju. Apa isyaratnya? Apa pelajarannya? Kerana baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf telah bersentuhan dengan tubuh Nabi Yusuf. Allah jadikan padanya ada barakah, maka Nabi Yusuf lakukan perkara tersebut. Tabaruk bukan syirik. Orang yang tabaruk dengan rambut Nabi, saya tabaruk dengan rambut Nabi, saya mempunyai keyakinan bahawa rambut Nabi tidak boleh memberi sebarang manfaat mudarat kepada saya. Yang hanya boleh memberikan manfaat mudarat kepada saya itu siapa? Allah. Kalau saya cium rambut Nabi, kemudian tiba-tiba saya dapat sesuatu nikmat, keyakinan saya kepada Allah, asbab mencium rambut Nabi. Kalau lepas saya cium rambut Nabi, tiba-tiba saya terjatuh daripada tangga, na'udzubillahi min zalik, keyakinan saya ialah segala segala perkara yang manfaat mudarat hakikatnya itu adalah dari Allah. Ustaz, tabaruk ni hanya boleh dengan para nabi dan rasul saja ke? Tidak juga. Yang paling afdal para nabi, para rasul. Kalau para sahabat juga boleh? Boleh. Kalau orang soleh juga boleh? Boleh. Harus saja. Nabi juga bertabaruk dengan air wuduk orang Islam. Walaupun orang Islam yang lain tu darjatnya lebih rendah dari Nabi. Cuma, cuma. Kalau nak tabaruk dengan orang soleh, cari rujukan dulu. Rujukan maknanya apa? Pengakuan orang-orang soleh yang lain tentang kesolehan dia. Kadang-kadang kita ni macam saya ni orang awam, orang biasa. Kita anggap orang tu orang soleh. Sebab kita membandingkan dia dengan kita. Kita anggap dia soleh. Tapi sebenarnya dia tu belum cukup soleh. Lalu kita nak tabaruk dengan dia. Nanti orang yang tak faham terpinga-pinga. Kenapa? Orang yang tahu rahsia kejahatan dia pelik-pelik nanti dia kata, kenapa dia ni? Dia kan gini. Dah orang anggap dia orang soleh. Yelah, tapi kan kita tahu dia tu perangainya sebenarnya gini. Jadi dia itu mungkin kelihatan soleh di mata sebahagian orang. Kita bimbang macam tu persepsi yang ada dalam masyarakat. Itu saja. Tapi bertawasul dengan orang soleh secara umum, jawapan dia memang pun boleh juga. Atau tabaruk dengan orang soleh. Baik, seterusnya. Amaran saya, pesanan saya. Kalau saya meninggal kejap lagi sebelum maghrib atau lepas maghrib, jangan murtad. Macam mana pun ujian kita hidup dalam kesusahan ni, jangan tinggalkan Islam. Jangan sesekali kita kecewa dengan Allah. Jangan kita rasa macam tak berguna aku duduk agama Islam ni, tak ada apa faedah aku dapat selama ni. Jangan sampai begitu. Jangan sampai murtad, jangan sampai tinggalkan agama, jangan sampai kita merasakan ada agama lain yang lebih baik daripada agama yang sekarang kita anuti. Jangan sampai ada itu. Itu semua boleh menarik hati kita kepada meninggalkan agama Islam. Tolong jangan tinggalkan agama Islam. Apa saja perkara yang berat, ujian yang sampai kepada kita, bertahan dengan kepercayaan bahawa satu-satunya agama yang akan diterima, yang diterima oleh Allah dunia dan akhirat hanyalah agama Islam. Satu-satunya, lain tidak diterima. Baik macam mana pun dia tidak diterima oleh Allah. Jangan murtad. Murtad ni boleh berlaku dengan cara macam mana? Ada 3 cara, 3 jalan, 3 lorong boleh jadi murtad. Yang pertama secara i'tiqad dalam hati. Dia ragu-ragu, Allah ada ke tak ada sebenarnya. Dia ragu-ragu, Quran ni betul ke? Mana ada bahan bercetak yang langsung tak ada salah sampai 1400 tahun. Mestilah ada terkoyak ke, terhilang ke. Dia merasa ragu-ragu kepada Quran. Boleh murtad dalam i'tiqad. Atau dia beriktikad dalam hati dia mengatakan bahawa sebenarnya Tuhan tu tak ada. Manusia je yang merasakan sesuatu tu sebagai Tuhan. Jadi dia buat perasaan dia sendiri. Orang yang beriktikad macam tu boleh membawa kepada murtad dalam hati. Iktikad. Yang kedua, jalan agar orang itu boleh menjadi murtad, perbuatan. Ramai orang dia kenal nombor 2. Bila dia tengok orang pijak Quran je, dia kata, wah ini murtad.
Bila dia tengok orang makan babi dengan mengatakan babi tu halal saja, dia kata, oh ini murtad ni. Dah sampai murtad. Bila orang tu pakai salib besar kat dada dia saja, dia kata orang ni sebenarnya dah murtad. Dia nampak perbuatan. Pijak Quran, campak Quran kat tempat najis, atau mengejek-ngejek. Perbuatan orang itu mengejek-ngejek ke apa ke perbuatan dia. Tapi betul, memang tak boleh pun. Tapi jangan kita kenal yang nombor 2 saja. Jangan kita kenal yang nombor 3 saja percakapan. Siapa cakap Allah tu zalim, murtad. Siapa yang cakap bahawa malaikat tu anak perempuan Allah, boleh membawa kepada murtad. Siapa kata Nabi tu dia hanya postman saja, dia tak tahu isi kandungan surat, isi kandungan Quran, boleh jadi murtad. Menghina Nabi, menghina Kaabah, menghina masjid, menghina azan, menghina Arafah, menghina Muzdalifah, menghina mahsyar, menghina syurga, memuji-muji neraka. Itu semua percakapan tu, percakapan. Percakapan. Itu kena hati-hati. Apa kesan kalau tak belajar akidah betul-betul ni? Nanti ada orang buat kenduri, open house hari raya, nak jemput arwah datang. Ada sekarang. Nak jemput orang yang mati datang. Lepas ni nak jemput non-Muslim yang dah mati datang. Nak jemput. Mulalah nanti. Dia dah masuk benda-benda. Sebenarnya orang yang ada simptom-simptom macam tu, hidup kesorangan, bila meniti usia semakin tua, jiwa kita tidak diisi dengan i'tiqad yang betul dan ilmu yang sahih, nanti syaitan datang membisik-bisik, merosakkan hati kita. Berperingkat-peringkat. Syaitan dia ada target dia. Iblis ada target dia. Dia nak kita mati dalam keadaan yang bukan Islam. Dia nak mati kita mati Yahudi. Mati kita mati Nasrani. Mati kita adalah mati orang syirik dan kufur. Itu target dia. Kan dia dah azam. Kita dah belajar itu. La ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua anak Adam keseluruhannya. Tanpa kecuali. Kita ni menyiapkan ilmu ni untuk menjadi benteng. Benteng dia salah satunya ilmu. Salah satu daripada benteng kita jadi murtad adalah ilmu. Sebab kita nak jaga diri kita daripada rumah terbakar, pasanglah penebat-penebat. Nak jaga rumah kita dari pencuri, pasanglah pagar dan kunci serta grill. Nak jaga rumah kita ni daripada dirampas bank, jagalah kita punya keuangan. Nak jaga rumah kita ni daripada tanah runtuh, jagalah dia punya benteng-benteng dia. Jagalah dia punya tebing-tebing dia. Nak jaga rumah kita ni daripada hujan, pastikan jagalah dia punya bumbung dia, dia punya atap dia, dia punya awning dia. Nak jaga diri kita daripada murtad, jagalah diri kita dengan adanya ilmu mengelakkan daripada murtad. Bila kita ada siapkan diri kita dengan ilmu, betapa yang ini tak boleh cakap, jadi kita tak cakap. Yang ni jangan buat, maka kita tak buat. Yang ni jangan sampai terlintas beriktikad pegang dalam hati, maka kita tidak berpegang dengan pegangan itu. Dan kita tahu pegangan itu salah. Kita tahu perbuatan itu salah. Kita tahu percakapan itu salah. Man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Sesiapa yang tidak mengenal yang mana satu salah dan buruk, nescaya dia akan terjerumus juga dalam salah dan buruk itu. Orang yang tak tahu dekat hutan ni mana gaung dan lubang, dia akan termasuk juga dalam gaung dan lubang. Orang yang tak tahu di manakah tebing sungai di waktu malam, maka mungkin saja dia terjatuh di tebing sungai. Maka untuk salah satu jalan nak mengelakkan kita termasuk dalam lubang, termasuk dalam gaung, termasuk dalam tebing, kita belajar macam mana nak kenal tebing itu, macam mana nak kenal lubang itu, macam mana nak kenal gaung itu, macam mana nak kenal benda nak mengelakkan daripada murtad. Kena kenal murtad tu macam mana secara i'tikad, macam mana secara perbuatan, macam mana secara percakapan yang saya contohkan tadi. Bila kita buat persiapan tu, maknanya kita nak jaga betul-betul iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Kenapa kita belajar ini? Kerana kita ada keyakinan yang tinggi betapa Allah memiliki yang pertama jalal, sifat-sifat
keagungan. Allah Maha Agung. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keindahan. Jadi kalau kita sebut Allah Maha Indah, bukan indah badannya. Allah tidak ada badan. Allah, kita kalau sebut Allah Maha Indah, bukan indah dia punya jisimnya. Allah tidak berjisim. Yang ada jisim tu makhluk. Bila kita sebut Allah Maha Indah, Maha Cantik, indah dan cantik tu pada sifatnya. Sifat Allah. Nah, itu kita kena faham tu. Jangan ada orang kata Allah tu lawa sangat. Jangan cakap lawa. Indah dan cantik sifatnya. Bukan lawa tu maknanya lawa badannya. Mana ada badan? Allah tidak memiliki badan. Yang ada badan tu makhluk. Allah dia lawa tu sebab dia punya jisim dia bercahaya. Tak boleh. Yang namanya jisim tu makhluk. Yang namanya cahaya pun makhluk. Jangan pandai-pandai. Jangan reka-reka. Bila syaitan masuk, dia mereka-rekakan sendiri kefahaman kita. Allah tidak menyerupai mana-mana makhluknya. Saya dah sebut awal-awal tadi. Allah bukan lembaga. Bukan asap. Bukan cahaya. Bukan mega. Bukan fata morgana. Bukan satu jelmaan. Bukan satu bayangan. Bukan. Apa-apa yang tergambar terlintas di fikiranmu, maka Allah bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala dia bersifat dengan sifat-sifat keindahan, sifat yang indah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kesempurnaan. Jadi ini asas-asas yang penting untuk kita fahami tentang beriman kepada Allah. InsyaAllah nanti yang mendatang kita akan sentuh rengka-rengka laju-laju. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Tentang 20 sifat ni, macam mana cara kita nak buat dialog ringkas, cerita pendek. Cerita pendek orang dulu sebut cerpen kan? Cerpen. Saya akan terangkan satu cerpen. Ingat cerpen ni betul-betul. Akan datang next pertemuan kita. Ingat cerpen ni betul-betul. Dan kalau boleh kita boleh ulang cerita cerpen ni dengan baik. Sebab di dalam cerpen itu, nanti ingatkan saya kalau saya lupa. Dalam cerpen itu memudahkan kita menerangkan kepada orang siapa Allah. Sebenarnya kita latih menerangkan pada orang bukan sebab kita nak menerangkan pun. Tapi sebenarnya bila kita latih untuk menerangkan pada orang, sebenarnya kita menerangkan kepada siapa? Kita belajar, kita latih menerangkan siapa Allah. Sebenarnya kita berlatih nak menerang diri sendiri. Kita cakap lagi, kita ingatkan diri sendiri. Kadang-kadang ada perkataan yang saya dah sebut, kita pun sebut, tapi kita belum faham sebenarnya. Tapi bila kita sebut kali kedua, bila terngiang-ngiang kali ketiga, oh macam tu. Bila terngiang kali keempat, bila terngiang kali kelima, walaupun pelajarannya diulang dalam episod akan datang, kita rasa aku nak dengar sekali lagi. Sebab bila kita dah ulang benda itu kepada diri kita sebanyak 5 kali dan ke atas, dia mendatangkan persoalan baru yang kita nak dengar persoalan yang sama untuk kali yang kedua, kerana bila mendengar kali yang kedua itu mendatangkan kefahaman yang totally berbeza dengan yang kali pertama yang tidak diulang-ulang. Ingat pesan saya ni elok-elok. Ini mungkin pengalaman kecil saya dan saya tanya kepada orang-orang ulama besar, mereka selalu cakap dengan saya, ulang benda yang saya cakap ini, yang saya dah suruh hafal ni, ulang banyak kali. Sampai kamu akan dapat satu kefahaman, kamu rasa rindu nak dengar benda yang sama kali kedua, kerana kamu sudah merasakan kali yang kedua kamu dengar, kamu akan ada kefahaman baru yang kamu akan dapat. Macam itulah dipesan, dan sebelum saya meninggal, macam itulah juga saya ingatkan. InsyaAllah, kalau kita sabar, peringkat demi peringkat, nanti kita akan kita akan dapatkan sedikit pencerahan daripada perkara tersebut. Jadi mudah-mudahan. Jadi ada 1-2 perkara yang saya boleh sentuh sini. Ada orang tanya, Ustaz, kalau mencium tangan guru, murabbi untuk ambil barakah, boleh dikira sebagai tabaruk ke? Boleh dikira sebagai tabaruk, tapi kalau dengan tujuan tidak ambil barakah kerana nak salam saja pun boleh. Tapi kalau salam cium tangan dengan tujuan tabaruk ambil barakah pun harus saja, boleh saja. Dan saya kalau salam, tapi dengan syaratlah yang bersamaan jantina lah.
Bersamaan jantina lah, yang berlainan jantina bukanlah. Jangan silap faham pula. Saya lebih kepada tidak ada yang namanya dibolehkan lelaki bersalaman dengan perempuan lah. Saya lebih kepada hadis Nabi, inilah usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak bersalaman dengan perempuan lah. Itu hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kalau dia dalam cium tangan tu dengan tabarruk, harus saja. Tapi kalau kita ada guru, tapi guru tu bukanlah soleh sangat. Bukanlah soleh sangat. Cuma dalam bab ini kita belajar dengan dia. Tapi tujuan kita bukanlah tabarruk, cuma nak hormat dia sebagai guru, harus saja. Tanpa kita ada niat nak ambil barakah ke apa, boleh saja. Ada je orang yang kadang dia ajar kita bab faraid sebagai contoh. Memang kita daripada blur sampai kita jadi mahir. Tapi orangnya cakap kadang-kadang lucah-lucah, kadang cakap merepek-merepek, kadang sekejap-sekejap kita pun bosan nak berbual dengan dia sebab dia dah mula masuk ngumpat-ngumpat orang. Tapi terror handal dalam bab itu. Contohnya lah, contoh. Orangnya mungkin tak ada. Ni saya contoh saja. Jadi kita salam dengan dia kerana kita hormat dari satu sudut, kita dah dapat banyak ilmu kefahaman dari dia untuk urusan satu itu saja. Tapi dari segi kesolehan mungkin zahirnya dia memang sangat tidak soleh lah kalau ngumpat-ngumpat orang. Mana soleh macam tu kan? Tapi kita taklah meletakkan pengukuran kita tu sebagai penentu tak. Cuma kita taklah kata kita nak tabaruk. Hanya kita ihtiram, kita hormat dia sebagai guru kita. Dengan segala kelemahan yang dia ada, kita masih letakkan penghormatan sesederhana sesuai dengan keadaan diri dia yang telah mengajarkan ilmu dan merawat satu daripada kejahilan diri kita. Macam itulah. Walau macam mana pun, kalau kita dapat, ada orang soleh tak alim. Dia orang baik, jaga batas, jaga percakapan, jaga apa. Tapi kalau kita tanya bab-bab mendalam, dia tak tahu. Kerana dia orang soleh, tapi dia alim. Maknanya dia tak baik ke? Baik jugalah setiap orang. Mana ada orang yang kita jumpa perfect semua, melainkan Rasulullah. Dialah yang paling alim, dialah yang paling fakih, dialah yang paling betul. Kalau bapa, dialah bapa terbaik. Kalau suami, dialah suami terbaik. Kalau atuk-atuk terbaik. Kalau anak-anaklah terbaik. Kalau pemimpin, kalau imam-imam, mana ada? Rasulullah tu sampai cara buang air kecil dia pun yang terbaik. Mana ada orang buang air kecil yang cara dia lebih betul, lebih baik, lebih tepat daripada Rasulullah? Mana ada? Maknanya kalau nak cari sempurna, memang kesempurnaan manusiawi itu hanya pada satu orang yang Allah jadikan, yang namanya Nabi kita SAW. Orang lain ada kekurangan. Namun kalau terhimpun banyak kebaikan pada satu orang, kesolehannya, ketakwaannya, alimnya dia pun ada, zuhudnya pun ada, dari segi perwatakannya pun ada, akhlaknya pun ada. Semua ada pada dia. Penampilan dia pun bagus. Ahli keluarga dia pun bagus. Dia memang banyak benda yang kita tengok sangat baik. Kalau kita merasakan dia sebagai orang soleh, pun harus saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Selamat berbuka puasa kepada semua yang berbuka. Tahniah 100 lebih yang bersama kita pada petang ini. Allah tambahkan ilmu dan kefahaman. Barakallahu fikum. Saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar dengan rukun iman tentang wujudnya Allah tanpa permulaan. Allah tidak memerlukan apa-apa, dia maha sempurna. Allah tidak berkeluarga, Allah maha suci. Kalau ada yang mengatakan Allah itu ada anak dan isteri, ianya terkeluar daripada iman dan lari daripada akidah kita. Auzubillah min zalik. Moga semua kita bertambah iman, teguh iman. Moga kita tetap berjalan Allah dengan redha dan rahmatnya, insya-Allah. Kita tidak boleh mendoakan orang yang jelas mati dalam kekufuran dan syirik. Itu antara yang saya dapat catat hari ini, insya-Allah. Kita tangguh pengajian kita hari ini, Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, terima kasih Gemah Nur Iman. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon ampun dan maaf tidak ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amin, 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 Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Terima Esok kita kasih raya. semua. Esok raya, esok raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.